Saya nak terus kepada Profesor Dr. Basri yang kita biarkan dia panas dahulu. Kerana dia ni ahli tasawuf kan. Dia hanya mendengar. Doktor menulis tentang penyelewengan. Kan tadi Dr. Rozaimi juga ada sebut tentang sedikit penyelewengan tarikat dan sebagainya. Apa yang doktor jumpa dalam kajian yang menyebabkan doktor tulis tentang penyelewengan? Okay, kongsi sikit dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz mengurusi Ustaz Malaya nama dia. Panggil Ustaz Malaya, bukan Ustaz Malaysia. Ya. Itu pun ada hakikat tu. Yang dihormati saya bersama dan sahabat saya Prof. Rozaimi. Saya sebenarnya daripada sekolah menengah lagi, saya memang berminat membaca buku-buku tasawuf ni. Buku hadis, buku tasawuf. Dan Alhamdulillah hingga sekarang ni saya telah menulis dalam bentuk terjemah dan sebagainya. Saya ingat 4 atau 5 buah buku. Termasuk mensyarahkan kitab Hikam Ibn Ata'illah oleh Syekh Sa'id Hawa. Dan juga Fiqh Tasawuf oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang ada bersama dengan saya pada malam ini satu buku yang saya terjemah, tajuk dia Tasawuf Syar'i, yang ditulis oleh Sayyid Nur bin Sayyid Ali. Cuma kita nak nyatakan bahawa bila saya tulis buku-buku ini bukan bermakna kita menentang tasawuf seperti mana Datuk kita tadi. Dari segi istilah tasawuf dalam konteks pembersihan jiwa itu disemua oleh semua orang. Diterima oleh semua orang, dan itu tidak jadi satu masalah. Dan ada setengah kalangan mengatakan kalau tak belajar tasawuf itu berdosa besar. Saya faham dalam konteks kata-kata dia itu mungkin merujuk kepada kita tak bersih jiwa kita, kita biarkan jiwa kita berlumang dengan dosa. Dalam konteks itulah dikatakan berdosanya. Aspek itu bukan dalam aspek yang lain lah. Dalam apa yang saya faham lah, penulisan yang saya buat itu untuk membezakan pada masyarakat mana dia tasawuf yang sebenar, mana dia benda-benda dia panggil orang-orang ada'iyat tasawuf, orang-orang yang mendakwa sebagai tasawuf, tetapi sebenarnya dia telah menggunakan tasawuf itu untuk kepentingan peribadi dia. Eksploitasi. Dan bila kita rujuk pada ajaran sesat di Malaysia, banyak juga mereka menggunakan kitab-kitab tasawuf dari peringkat awal. Sambil contohlah dalam ajaran ini ajaran sesat guna kitab tasawuf yang betul lah. Contoh kita kata ajaran Ayah Pin. Berdasarkan pengakuan murid saya sendiri yang masuk dalam ajaran Ayah Pin ni, mereka mengatakan peringkat awal ni Ayah Pin mengajar kitab Minhajul Abidin. Masya Allah. Termasuk kemudian dia pergi kepada kitab Ihya Ulumuddin. Itu salah satu modus operandi untuk menarik orang kepada kumpulan dia. Dan ada yang mengajar kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub ni kitab berkaitan terkait Nasyabandiyah. Tapi kemudian kumpulan ini diisytiharkan di Terengganu sebagai sesat. Nampak dia menggunakan tasawuf. Jadi saya menulis dan menterjemah tujuan untuk membezakan mana tasawuf sebenar, mana tasawuf yang melibatkan golongan-golongan yang mendakwa lah. Kalau tengok dari segi objektif tasawuf ini, kalau dia sebagai satu pemecahan jiwa, dalam buku yang saya bawa ni lah, contohnya kita kata ada, dia sebut sini objektifnya adalah membersihkan diri daripada akidah syirik dan batil. Jarang kita dengar orang bertasawuf menekankan soal akidah. Padahal tasawuf itu mesti ditolak daripada akidah seperti yang Datuk kata tadi. Kemudian membersihkan diri daripada penyakit-penyakit hati. Menghiaskan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan mendapat darjah ihsan dalam ibadah. Anta'budallah ka'annaka tara fa'ilan takun tara fa'innahu yarak. Itu sebenarnya objektif. Oleh kerana itu, kalau kita lihat di Malaysia ini, tanpa sedar, pihak Kementerian Pendidikan telah mewajibkan mana-mana universiti yang nak memperkenalkan program pengajian Islam, dia pelajar mesti kena ambil satu subjek nama dia akhlak dan tasawuf. Bahkan kita di KUIP pun, saya perhatikan kita ada satu subjek nama dia akhlak dan tasawuf. Tujuannya adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia ataupun pelajar-pelajar yang mempunyai akhlak yang mulia, menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia dan membuat akhlak-akhlak yang keji lah, supaya nanti bila dia keluar, dia bekerja sebagai pekerjaan, dia tidak pecah amanah, dia jadi seorang yang zuhud, dia tidak menggelangkan wang rakyat, tidak khianat, dan macam-macam betul lah. Itu yang saya lihat pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, kesan tasawuf itu sendiri. Dia bukan kesan tasawuf ni sekadar tasawuf tidak ada matlamat. Macam saya ambil contoh lah. Kalau Prof. Zaimi buat contoh yang dia, saya kemukakan contoh yang saya. Contoh macam kita basuh baldi lah. Kalau saya basuh baldi, ataupun kalau saya melihat
Ustaz Mat kita sedang basuh baldi ya. Hmm. Maka saya pun tanya. Saya tanya Ustaz basuh baldi untuk apa? Apa Ustaz nak jawab? Basuh bagi cuci lah, bagi bersih. Bagi bersih. Hmm. Ustaz bagi bersih untuk apa? Untuk nak guna. Okey. Jadi itu sebenarnya jawapan yang betul lah. Maknanya kita tengok seorang hamba Allah basuh baldi ya. Kita tanya dia, buat apa pakcik? Dia akan jawab, saya basuh baldi. Kadang-kadang dia marah pula kita. Kamu tak tengok. Aku sedang basuh baldi ni. Kamu tanya soalan yang sama. Kan sebenarnya dalam Islam bukan itu jawapan yang kita nak. Yang kita nak objektif basuh baldi. Jadi kita tanya apa tujuan basuh baldi? Kalau orang tu jawab, saya basuh baldi kerana saya nak basuh baldi. Oh tak jawab gitu. Tak? Saya basuh kereta pasal saya nak basuh kereta. Oh tak jawab gitu lah. Ada sebab lah dia basuh Ada sebab lah. Jadi kita basuh baldi saja baldi bersih supaya boleh letak sesuatu. Jadi maknanya Kementerian Pendidikan dia letak satu subjek akhlak dan tasawuf ni supaya pelajar tadi kan keluar dengan jiwa yang bersih. Jadi perangai yang elok. Perangai elok boleh menyahut cabaran-cabaran yang sangat besar di Malaysia. Cabaran akidah, cabaran masyarakat, cabaran budaya, kemudian cabaran ajaran sesat. Kalau insan-insan ni tidak dapat dibentuk dengan jiwa yang mantap seperti ini, macam mana mereka dapat menyahut cabaran? Sebab kita lihat di kota Mekah, di kota Madinah, Rasulullah berjaya membina insan yang mantap dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlak. Dan tak berapa lama selepas itu jatuh Rum dan Parsi. Pada masa itu Quran pun masih belum dikumpulkan sebenarnya. Hadis masih belum dikumpulkan. Tapi Rum dan Parsi zaman Sayyidina Umar sudah pun jatuh. Kerana tentera yang berperang punya jiwa yang sangat mantap dari sudut itu. Jadi kesan daripada tasawuf lah. Kesan daripada tasawuf. Jadi kita melihat dalam masyarakat Melayu kita, 3 ilmu ni tak lagi pada Malaysia. Orang Melayu belajar akidah, belajar fiqh, belajar tasawuf kan. Okey, sekejap Doktor. Ya. Doktor sebut tu menarik tu pasal saya ada point tu. Orang Melayu dia tak lari daripada akidah, dia tak lari daripada fiqh syariah dan juga kita panggil akhlak kan. Sekarang ni ada, mungkin doktor boleh komen lah, tapi kena bertanggungjawab lah kan, pasal panas ni. Ada sekarang ni dia sebut, saya difahamkan di sebahagian negeri ada sebut dalam khutbah, akidah mestilah al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, fiqhnya mestilah mazhab Syafi'i. Tentang tasawuf tu dia sebut Junaid al-Baghdadi dengan apa satu lagi saya tak. Doktor macam mana ni? Junaid menghadkan ataupun selain daripada Junaid al-Baghdadi macam mana pandangan doktor? Ibn Al-Ghazali lah. Kan? Saya biasa melihat kenyataan itu. Dia kata bila tasawuf, dia nakkan di Malaysia ni satu pendekatan tasawuf yang dibawa oleh Junaid al-Baghdadi. Tetapi jadi masalah pada kita ialah ada ataupun tidak kitab Syekh Junaid al-Baghdadi membicarakan tasawuf yang telah dicetak dengan baik, disebar masyarakat supaya kita boleh tengok apa pandangan Junaid dalam soal pembersihan jiwa. Dakwaan kan. Begitu juga dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kita tahu satu kitab yang menimbulkan kontroversi. Maka ramailah ulama-ulama telah melakukan kerja semakan, antaranya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi membuat satu kitab baru Mau'izatul Mukminin. Banyak dan bahkan ada kitab yang Al-Muhazzab min Ihya Ulumuddin ya. Saya sendiri pun telah merengkahkan satu buku Ihya Ulumuddin ni dengan buah tajuk Manhaj Hidup Orang yang Beriman. Kita buang mana-mana cerita ataupun riwayat yang tidak sahih, kita kekalkan riwayat yang sahih, hasan dan sebagainya. Jadi bukanlah buang kitab tu. Bukan buang kitab. Murnikan. Kita murnikan balik. Sebab itu Ibnu Jauzi antara tokoh ulama paling kuat mengkritik Ihya Ulumuddin sampai mencecah 200 muka surat. Dia mengkritik Ihya Ulumuddin, tetapi dia tidak mengatakan kitab ini perlu dibuang. Dia kritik tapi dia semok balik, dia buang, dia ringkaskan balik menjadi 2 buah kitab. Pandangan doktor, orang awam boleh tak belajar Ihya Ulumuddin? Bagi saya, orang awam boleh belajar tetapi mestilah dengan guru yang faham tentang kitab itu. Sebab dalam kitab itu pertama dia ada unsur falsafah pun ada. Kemudian kitab yang belum ditapis itu dia ada hadis-hadis yang dhaif, kemudian dia ada hadis yang la asasalah. Kemudian dia ada pandangan-pandangan Ghazali yang berbeza dari sudut Asy'ariyah tadi. Asy'ariyah dia akan terikat dengan pandangan-pandangan Asy'ariyah. Jadi itu perlukan kepada guru. Belajar tasawuf itu perlukan kepada guru lah bagi saya nya. Tapi bukan guru tadi lah tu. Bukan guru cuma apa yang Ustaz kata tadi. Apakah bila kita belajar tasawuf tadi maka kita mesti mengikut pendekatan Imam Ghazali atau Syekh Junaid? Tidak mesti begitu. Tidak semestinya. Tak mesti begitu. Sama juga macam fiqh, mesti kita terikat dengan mazhab Syafi'i. Tidak begitu. Hatta kita mengaku kita mazhab Syafi'i pun banyak perkara di Malaysia ni, sekat saya kaji ada lebih daripada 25 permasalahan yang fatwa tidak terikat dengan mazhab Syafi'i.
fatwa tidak mengambil pandangan mazhab Syafi'i. Fatwa Walaupun- fatwa di Di mana? bukan kita lah. Ah. Fatwa-fatwa di negeri-negeri yang mengatakan mazhab yang diterima pakai adalah mazhab Syafi'i. Jadi juga mereka tak ikut. keluar daripada mazhab. Mereka keluar dari mazhab, mereka tak terikat dengan muktamad mazhab Syafi'i. Dalam enigma mengatakan muktamad itulah yang terima pakai. Jadi dalam pembersihan jiwa ni pun begitu juga, tapi oleh kerana masyarakat Melayu sudah dibiasakan dengan ihya, sudah dibiasakan minhaj ibidin, sudah dibiasakan dengan pandangan Syekh Junaid di dalam ihya satu tu, maka itu disebut biasa. Bagi saya sebenarnya dalam soal pembersihan jiwa ni, saya melihat pada tulisan yang dibuat oleh Profesor Dr. Mustafa Hilmi. Dia kata pembersihan jiwa ini boleh dibuat melalui Quran dan hadis. Tak perlu melalui kitab tasawuf. Kalau kita dah berjaya mendidik jiwa kita dengan memahami Quran dan hadis. Sebab kita tengok pada sahabat dahulu kan, dia ada Nabi. Lepas pada Nabi, para sahabat kan. Para sahabat faham apa yang diajar oleh Nabi. Para sahabat ni ada anak murid dia. Akhlak para sahabat ni kemuncak kepada akhlak. Tak ada awang gitulah. Rohani mereka sangat tinggi. Mereka belajar kitab tasawuf kat mana? Sebagai contoh lah. Dia belajar. Sebab itu Profesor Mustafa Hilmi dia buat kesimpulan, dia kata satu persoalan dia kata, kenapa Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Salihin? Dan zaman Imam Nawawi itu hidup seorang tokoh sufi nama dia Ibn Arabi. Ibnu Arabi. Ibn Arabi menggunakan pendekatan falsafah. Ibn Nawawi tidak. Tak guna falsafah. Imam Nawawi nak mengatakan bahawa dalam mendidik jiwa kita ni, kita boleh menjadi insan yang terdidik menerusi Al-Quran, kita baca Quran, tafsir ulama' sebagainya, dan juga hadis Nabi. Itu yang asal. Itu yang asal. Sebab itu sehingga ulama' kata, dia kata sekiranya seseorang itu tidak ada wang untuk membeli kitab Riyadhus Salihin, kalau boleh jual tanah. Untuk dapatkan Riyadhus Salihin. Sebab Riyadhus Salihin dia panggil Kitabus Suluk. Kitab suluk, kitab membaiki jiwa kita. Dia adalah kitab tasawuf ahli hadis, dia panggil. Ini adalah kitab tasawuf ahli hadis. Tetapi masyarakat kita tidak popular sebagai tasawuf ahli hadis. Kita duduk bincang dalam kepala kita, bila sebut tasawuf mesti kitab-kitab lama, kitab Kalau Jawi, baca Riyadhus Salihin sampai habis pun dia kata hantar ngaji tasawuf. Itu jadi masalah.